kasih. Kali ini nampaknya kita akan membincangkan sebuah buku yang bertajuk Tuhfah Al-Mujahidin. Buku ini dikarang oleh Syekh Zainuddin Makhdum, manakala penterjemahnya oleh S. Muhammad Husin Nainar dan penerbitnya ialah Islamic Book Trust Kuala Lumpur. Diterbitkan dalam tahun 2009. Jadi mungkin doktor boleh ceritakan sedikit dia tentang latar belakang pengarang buku ini, iaitu Syekh Zainuddin Makhdum. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang buku ini yang bernama Zainuddin Makhdum ini adalah seorang ulama yang besar. Kalau kita perhatikan, dia hidup sezaman dengan raja yang memerintah Malaba, negara Malaba yang duduk di tepi pantai India, yang bernama Ali Adil Shah, Sultan Ali Adil Shah. Kita tidak tahu secara tepat kelahiran ulama yang menulis buku ini, tetapi kita tahu bahawa Ali Adil Shah ini memerintah di antara tahun 1558 sehingga 1580. Jadi kita dapat lihat bahawa Syekh Zainuddin ini hidup dalam kurun yang ke-16 ketika zaman India dijajah oleh Portugis. Bermakna buku asalnya memang sudah lama dikarang. Ya, dikarang dalam kurun yang ke-16 lagi, dan buku ini dianggap oleh penulis Eropah juga, pengkaji Eropah juga sangat bermakna sebab dia adalah buku yang terawal yang menceritakan tentang sejarah India. Dan ulama ini, kalau kita di Nusantara ini sangat dikenali. Siapa yang membaca fiqh, kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in inilah karya Syekh Zainuddin Makhdum ini. Dan buku Fathul Mu'in digunakan secara meluas di seluruh wilayah Islam, termasuklah di Nusantara kita. Dia ini menunjukkan bahawa penulis ini adalah seorang ulama yang berwibawa, dan dia telah mencatatkan dengan segala ketepatan dan telitinya bagaimanakah kedatangan Portugis, sebab Portugis datang, bagaimanakah sikap Portugis terhadap umat Islam dan sebagainya. Dan buku inilah cerita sedih umat Islam. Cerita sedih umat Islam kerana digambarkan bagaimanakah umat Islam telah dijajah oleh Portugis pada dalam zaman ketibaan mereka pada awal kurunnya ke-16 di India. Di India. Dan selepas itu ada hubungannya pula dengan kejahatan Melaka. Walaupun dia kita sebut tentang India, boleh kita kenang kembali sejarah Melaka juga. Dan kalau kita nak berkenalan sedikit lagi dengan pengarang ini, gurunya adalah sangat cukup terkenal, iaitu Ibn Hajar Al-Haytami ataupun Asqalani, kata silap saya. Dan Ibn Hajar inilah pengarang buku Fathul Bari. Fathul Bari inilah ulasan kepada hadis Sahih Bukhari yang tidak ada tandingannya, dan oleh sebab itu menunjukkan bahawa Ibn Hajar ini ialah seorang ulama yang sangat terkenal dan menjadi guru kepada Syekh Zainuddin ini. Dan dikatakan bahawa kedua-dua ini sangat rapat hubungannya, sehingga pernah terjadi ketika Syekh Ibn Hajar telah datang ke India bersama dengan Zainuddin, yang menunjukkan hubungan antara guru dan muridnya yang begitu rapat, yang ada hubungannya apabila India telah diserang oleh Portugis, maka mereka sedang berjuang untuk mencari umat Islam yang lain supaya sama-sama menyertai perjuangan menentang Portugis. Itulah latar belakang buku ini ditulis. Dan kawan Syekh Zainuddin inilah Imam Ramli. Imam Ramli ini kalau dalam kitab fiqh di dalam mazhab Syafi'i, buku ini namanya Nihayatul Muhtaj. Ini adalah buku yang terkenal dalam mazhab Syafi'iyah yang ditulis oleh kawan kepada Zainuddin, menunjukkan dia adalah keluarga ilmuwan, ulama, dan kawan-kawan yang sekeliling beliau ialah mereka yang mempunyai sumbangan yang besar terhadap dunia Islam. Dan buku ini sangat unik sebab dia menggabungkan di antara hukum fiqh yang berkaitan dengan perjuangan dan juga tentang sejarah secara terperinci, bagaimanakah India dan bagaimanakah tindak balas Sultan Ali Adil Shah terhadap kedudukan Portugis di India. Jadi kalau dilihat daripada buku ini, doktor, berapakah ketebalannya? Kalau kita lihat dalam buku yang asalnya ditulis dalam bahasa Arab, yang kemudian diterjemahkan oleh pengarang yang disebut sebagai Muhammad Husin Nainar tadi. Muhammad Husin Nainar. Dan Muhammad Husin Nainar ini bukan sahaja dia menterjemahkan buku ini, tetapi dia memberi ulasan dengan nota kaki yang cukup banyak. Dan kalau kita lihat ini diterjemahkan dalam bahasa Inggeris hanyalah sekadar 140 halaman. Walaupun 140 halaman, tetapi dia memberi satu maklumat yang cukup banyak dan cukup bermakna, sehingga kalau kita nak lihat sumber yang asli, ini adalah satu-satu contoh yang berkaitan dengan sejarah India yang autentik. Oleh sebab itu saya rasa kalau para pengkaji sejarah tanah air ataupun pengkaji sejarah India yang tidak mengetahui buku ini, maksudnya ada satu kekurangan yang sangat jelas, sebab buku ini memberikan sejarah seperti film cukup teliti dan seperti lapangan kerja, seolah diary, bagaimanakah berlaku pada zaman setiap peristiwa dikaitkan dengan begitu terperinci. Dan peranan pengarang ini untuk pergi ke Mesir,
dan juga untuk pergi ke kerajaan Osmaniyah untuk mendapat tentera supaya membantu kerajaan Islam di Malabar. Dan dia telah menamakan Malabar ini sebagai kerajaan Zamorin. Saya tidak pasti apakah maksud Zamorin ini sebagai kerajaan yang lain pada Malabar, tetapi dia sentiasa mengatakan Sultan Zamorin. Kadang-kadang dia sebut Sultan Ali Adil Shah, yang saya rasa melambangkan kerajaan yang sama. Bermakna melambangkan kerajaan yang sama, dan pastinya ya banyak yang boleh kita kutip daripada buku ini. Sudah diterjemah di dalam bahasa Inggeris. Apakah kepentingan buku ini? Ya, ialah sangat penting sebab buku ini memberikan gambaran awal tentang sejarah yang ditulis oleh umat Islam. Sejarah umat Islam ditulis oleh umat Islam. Sedangkan sejarah umat Islam yang ditulis oleh orientalis mungkin lebih awal. Tetapi umat Islam yang memperincikan dalam bentuk yang seperti ini sangat penting, sehingga buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris jauh lebih awal, dalam tahun 1833 lagi. Bahkan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu tahun 1931 dan diterjemahkan kepada bahasa Latin, bahasa Perancis dan Sepanyol. Orang Portugis sendiri sangat berminat untuk mengetahui bagaimanakah panglima-panglima mereka, sejarah mereka daripada kacamata umat Islam, dan bagaimanakah penipuan yang dilakukan oleh bangsa Portugis ini. Mereka datang dengan penuh tipu helah. Dalam satu peristiwa itu mereka telah memberikan satu pengumuman bahawa datanglah kami ingin memberi hadiah kepada Sultan. Rupa-rupanya perancangan adalah untuk membunuh Sultan dengan cara yang mudah. Tetapi gerak-geri mereka telah dapat dihidup oleh sebahagian daripada pengikut baginda ini, maka terselamatlah Raja Ali Adil daripada pembunuhan Portugis. Buku ini juga penting kerana memberikan nota kaki yang banyak. Kalau kita lihat kan, walaupun teksnya sangat nipis, tetapi diberi nota kaki oleh pengarangnya, dua orang sebenarnya. Hussein Naina satu. Hussein Naina ini dia tidak bergantung direct kepada terjemahan daripada teks Arab. Dia bergantung juga kepada terjemahan yang sebelumnya, edisi bahasa Urdu yang diterjemah oleh Samsudin Qadiri katanya. Dan ini kan memberikan dua pandangan bagi dua penterjemah ke dalam satu teks asal yang satu, dan memberikan banyak maklumat-maklumat tambahan. Walaupun buku ini ditulis sekadar sampai pada hayat pengarangnya saja, tetapi dilanjutkan dalam nota oleh penterjemah ini. Dan ini memberikan kepentingan buku ini kerana dia menggambarkan peristiwa Vasco da Gama. Bagaimanakah Vasco da Gama datang daripada Lisbon di Portugal sampai ke India dalam tahun 1498. Dan Portugal itu kena ingat dia adalah bekas negara Andalusia Islam. Apabila jatuhnya kerajaan Islam, barulah kita lihat mereka datang ke sebelah timur, dan mereka datang dengan tujuan penjajahan. Dengan tujuan menjajah dan mengembangkan agama Kristian. Ya, sebab kita terkenal dengan 3G yang kita selalu sebut-sebut tu, gold, glory and gospel. Gold, glory dan gospel ialah matlamat mereka datang emas, kecemerlangan dan juga gospel, kitab Injil mereka untuk disebarkan kepada penduduk timur. Dan itulah yang juga yang ditulis oleh pengarang ini. Agaknya bagaimana detik-detik awal kedatangan Portugis ke India ni? Ya, daripada yang doktor sebut tadi, bermakna Vasco da Gama bermula dengan pelayarannya, dan mungkin boleh ceritakan lebih lanjut lagi tentang keadaan Portugis di India. Ya, kedatangan Portugis ke India ini ada hubungannya dengan kejatuhan kerajaan Islam Andalusia. Kita lihat bahawa kerajaan Islam Andalusia telah bertapak di Spanyol selama 700 tahun. Selepas itu dikalahkan oleh Raja Ferdinand dan Isabel. Dan Portugal ini asalnya bahasa Arabnya Portugal, limau manis. Portugal maknanya limau manis. Dan nama Arab itu masih kekal dengan nama Portugal sampai hari ini. Dan apabila kekalahan kerajaan Islam Andalusia, maka Raja Ferdinand dan Isabel telah mengambil alih Spanyol dan Estonia, yang menyebabkan umat Islam telah ditindas, dan penghapusan etnik telah dilakukan oleh Isabel. Isabel sangat ganas, rupa-rupanya lebih ganas pada Ferdinand, dan dia permaisurinya lebih ganas, dan dia telah menghapuskan umat Islam di Spanyol. Dan dengan ini kita dapati bahawa bermulalah pengembaraan ke timur. Dan Vasco da Gama ini mendapat maklumat tentang India ini daripada buku Al-Biruni. Al-Biruni menulis buku yang bertajuk Tahqiq Ma lil Hind, kerana Al-Biruni adalah seorang ulama, seorang ilmuwan, seorang saintis yang berasal dari kawasan utara Iran, tetapi telah bergiat di India ketika zaman Sultan Mahmud Ghaznawi. Dan oleh sebab itu buku ini ditulis, kemudiannya disebarkan ke Eropah, diterjemahkan. Maka Vasco da Gama telah mendapat maklumat bahawa sebuah negara yang makmur berada di timur. Dia telah datang ke timur dengan bantuan seorang pelayan Muslim bernama Ahmad Ibn Majid. Mungkin kisah ini cukup menarik
apabila kita dapati bahawa menunjukkan bahawa umat Islam telah melukis peta dengan tepat seluruh dunia. Bermakna sudah ada peta sebelum tu ya? Ya, dilukis oleh Al-Idrisi dan tulis oleh Ahmad bin Najib, bahkan Al-Masudi, bahkan Ibn Battuta telah jauh lebih lama mengembara ke seluruh dunia, tetapi Eropah selalunya tidak menyatakan sejarah pelayaran yang agung ini. Mereka menyatakan bahawa orang yang mula-mula datang ke timur ialah Vasco da Gama. Jadi apabila kita dapati bahawa Vasco da Gama menggunakan khidmat Ahmad bin Najib, Ahmad bin Najib membawa Vasco da Gama hanya sampai ke Afrika, tetapi tidak sampai ke Tanjung Pengharapan dan memberikan peta yang jelas supaya Vasco da Gama meneruskan perjalanannya ke India. Dan dalam perjalanan inilah kita dapati sejarah penjajahan umat Islam telah bermula dengan penjajahan yang dilakukan oleh Vasco da Gama. Vasco da Gama datang pada mulanya telah menunjukkan sikap yang sangat kasar. Apabila mereka bertemu dengan jemaah haji yang sedang belayar ke Mekah, mereka telah membakar kapal tersebut dan membunuh semua jemaah haji. Ini adalah bagaimana dendam kesumat Portugal ketika datang terhadap umat Islam. Mereka melakukan segala perompakan di laut, dan inilah sebelum mereka menjajah India lagi. Ini adalah detik pertama, dan kita lihat bahawa Vasco da Gama datang dengan 3 buah kapal. Kapal yang pertama bernama Saint Gabriel, yang kedua bernama Saint Michael, dan kapal yang ketiga bernama Saint Raphael. Inilah nama-nama malaikat dalam Islam pun. Nama malaikat. Dan inilah gambar yang menunjukkan bahawa mereka datang dengan misi agama. Kapal-kapal mereka ini telah menjadi sejarah yang awal, yang pertama menunjukkan penjajahan Portugis ke atas umat Islam di timur dengan bermulanya pelayaran tersebut. Dan mereka kita tahu bahawa inilah selepas kejatuhan kerajaan Osmaniyah ataupun kerajaan kita melincur sedikit ya, Doktor. Bagaimana pula dengan penglibatan Ahmad Abdul Majid? Ahmad Ibn Najib ini tokoh yang memang diiktiraf oleh sejarah, yang merupakan pelayan Muslim dari Portugal juga, yang telah mempunyai banyak tulisan-tulisan tentang pelayaran. Sebab dia adalah ahli pelayaran dan hidupnya berpuluh tahun di lautan. Dan selok-belok lautan, pulau dan sebagainya telah ditandakan oleh Ahmad Ibn Najib. Dan dialah yang membekalkan peta-peta ini kepada Vasco da Gama secara terperinci, termasuklah koordinat dan juga panduan yang berkaitan dengan ini. Tetapi katanya ada satu titipan helah yang dilakukan oleh Vasco da Gama. Ahmad bin Najib tidak berniat untuk menolong Vasco da Gama. Itu yang kalau kita fikirkan mungkin apakah niat sebenarnya, tetapi kalau dibuat dengan tipu helah memang logik lah. Sebab dia tipu helahnya, dia memberikan minuman kepada Ahmad bin Najib, rupa-rupanya minuman keras yang memabukkan. Apabila mabuk, maka Ahmad bin Najib menceritakan segala-galanya. Dan rahsia inilah dicatatkan oleh Vasco da Gama. Cerita ini tidak dapat disahkan secara pasti, tetapi itulah antara riwayat yang telah dinyatakan bahawa bagaimanakah Ahmad bin Najib ditipu oleh Vasco da Gama. Dan walaupun mereka bermusuhan dengan umat Islam, tetapi Ahmad bin Najib mereka biarkan kerana aset untuk pelayaran seterusnya. Jadi selepas sampai ke Afrika, Ahmad bin Najib ditinggalkan di kawasan Mozambik sekarang. Dan mereka telah meneruskan ke Tanjung Pengharapan. Maka dengan pelayaran ini mereka mengisytiharkan kepada dunia, maka Vasco da Gama ialah orang yang pertama mengelilingi Tanjung Harapan. Sedangkan itulah jalan bahkan berpuluh-puluh pelajar Muslim yang telah melaluinya. Jadi dia cuma mengikut jejak langkah pelayar-pelayar Muslim lah maksudnya. Bahkan peta dunia yang dilukis oleh Al-Idrisi lebih awal daripada Ahmad bin Najib. Sebab Al-Idrisi seorang pelayar Muslim yang hidup di Sisili, yang berkhidmat dengan Raja Sisili, melukis peta dunia di atas geluk perak yang berbentuk geluk yang bulat dan dengan detail pulau, kawasan ditandakan kawasan itu selekat yang diketahui ketika itu. Agak ganjil sebab orang Islam meletakkan utara di bawah dan selatan di atas. Kemudian kita lihat sekarang diterbalikkan, utara di atas. Itu adalah peta yang pertama yang dilukis oleh Muslim dan menjadi titik tolak dalam kajian geografi moden, kerana ini merupakan satu-satunya peta dunia yang lengkap. Dan kemudian kita dapati bahawa pada masa yang lebih awal juga Al-Biruni telah meletakkan gerik-gerik garis utara, garis bujur dan garis lintang untuk menandakan koordinat. Tujuannya lebih tepat lagi koordinat itu. Ya, tapi peta yang lengkapnya dilukis oleh Al-Idrisi. Sebab untuk melihat arah kiblat itu harus ada latitude
dan juga garis-garis bujur dan garis lintang untuk memudahkan pengiraan dan latitude. Itu dia begitu menarik sekali ya. Kalau boleh kita katakan bahawa berkait-kait dia sebenarnya ya doktor ya. Secara tak langsung mungkin boleh ya doktor gambarkan penindasan Portugis terhadap penduduk tempatan di India ketika itu. Cukup menyedihkan bila kita membaca buku ini apabila kita melihat bagaimanakah sikap India ataupun sikap Portugis ke atas masyarakat India. Dinyatakan secara terperinci oleh pengarang buku ini, perkara yang paling disukai dilakukan oleh Portugis ialah apabila bertemu dengan umat Islam di dalam kapal dalam perjalanan, mereka akan menangkap semua anak kapal, dimasukkan dalam jaring, diikat kaki dan tangan dan dicampak ke laut. Itu cara mereka membunuh umat Islam. Bukan membunuh dengan senjata tetapi diikat dalam jaring, dia letak sepikan, dicampakkan ke laut. Dicampakkan ke laut. Kemudian kapal mereka dibakar. Harta benda dirampas. Kemudian kalau saya senaraikan apa yang dinyatakan oleh buku ini, antaranya lah mereka apabila sampai ke pantai mereka membakar masjid. Antaranya ialah mereka telah memperkosa gadis India. Muslim. Ialah tujuannya adalah untuk memusnahkan bangsa India, dan oleh sebab itu mereka juga mengharapkan anak yang dilahirkan akan lebih bersimpati kepada Portugis. Kemudian mereka cukup marah dengan orang yang mensucikan najis taharah ataupun istijab. Apabila mereka dapati ada orang Islam membasuh dengan air, mereka marah dan mereka hukumannya cukup keras, diseksa dan dicucuk dengan api. Sebab ini menggambarkan budaya Islam yang menjaga kebersihan. Selain pada itu mereka merobohkan kubur. Tujuannya untuk mengambil batu bata untuk dibuatkan kota. Dan kota Melaka juga diambil daripada kubur, batu nisan dan juga runtuhan masjid. Mereka runtuh masjid, mereka ambil batu bata dan mereka membina kota Melaka dan kota-kota yang dibina di India, di Goa, di Malabar, di Kochi, di Kaulam, itu nama-nama pelabuhan yang ada di India. Mereka ada kota pertahanan. Kota mereka ini mereka bina daripada runtuhan masjid. Mereka runtuhkan masjid, mereka ambil batu bata dan mereka buat. Rupa-rupanya di Melaka ini catatannya ialah mereka mengambil batu bata di India, masjid yang banyak di India, bawa ke Melaka dan mereka bina tugu ataupun Formosa di Melaka. Dan kita lihat batu merah itu asalnya masjid. Menyedihkan ya doktor ya, kalau bila kita fikirkan bahawa batu-batu yang digunakan untuk membuat kota Portugis itu sebenarnya adalah runtuhan masjid. Runtuhan masjid dan kubur-kubur batu nisan umat Islam yang batu nisan itu dikumpulkan sebanyak mungkin, termasuk jugalah batu nisan yang ada di Melaka, di Johor, di Aceh yang sempat mereka ambil. Tak cukup mereka runtuh masjid, tetapi di alam Melayu masjid batu tidak banyak ketika itu, dan yang banyak ialah di India. Maka mereka memunggah batu bata daripada India untuk dibuatkan kota Melaka. Dan kota Goa juga. Goa ialah sebab di India ialah pelabuhan yang terakhir yang ditawan oleh India, oleh Portugis. Maka disitulah pertahanan yang paling kuat bagi Portugis, dan itu jatuh pada tahun 1510. Melaka 15 tahun kemudian, 1511 jatuh Melaka. Genap 500 tahun Melaka jatuh ke tangan Portugis. Ya, 500 tahun sudah. Tahun 2011. 2011 dan 1511 Portugis masuk ke Melaka. Sejarah penjajahan Portugis, dan penjajahannya adalah melambangkan satu kezaliman yang tidak ada bandingan. Masih lagi belum dapat kita ketahui sepenuhnya ya daripada buku-buku sejarah yang ditulis oleh orientalis. Mereka tidak akan menyebutlah tentang ini semua. Jadi adakah ini semua disebut di dalam buku Tuhfah Al-Mujahidin? Kesemuanya saya ambil daripada buku ini. Apa yang saya sebutkan tadi saya ambil daripada buku ini, dan itu adalah catatan yang dilakukan oleh Syekh Zainuddin Makhdum. Setiap perbuatan keganasan yang dilakukan oleh Portugis tadi itu dicatatkan dalam. Kalau kita baca buku yang asal saya rasa lebih bermakna, dan saya tidak temui lagi manuskrip yang asal, tetapi dengan terjemahan ini pun sudah cukup untuk menggambarkan bagaimanakah masalah ataupun bencana yang dihadapi oleh umat Islam, sehingga umat Islam ketika itu ada yang kebanyakannya adalah menunjukkan penentangan. Walaupun hanya dengan cangkul, mereka menentang Portugis. Dan ini dicatatkan oleh buku ini. Ada satu kampung apabila Portugis sampai ke pulau tersebut, keluar seluruh orang kampung hanya dengan pertahankan dengan cangkul saja.
Sebab penentangan itu datang daripada seluruh masyarakat. Tetapi sayang, dalam setiap perjuangan tentu ada pembelotan. Tentu. Dan di antara raja-raja Muslim ada yang berpihak pada Portugis. Dan inilah yang menjatuhkan kerajaan Malabar kemudiannya. Walaupun Raja Ali Adil ini berjuang begitu hebat, tetapi ada di antara raja-raja di India. Maksud raja-raja di India ini sebab ketika itu kerajaan ini dia lebih bertumpu kepada bandar. Satu bandar ada satu kerajaan, satu bandar ada satu kerajaan. Ya, maka kerajaan-kerajaan ini ada yang Islam dan ada yang bukan Islam, ada kerajaan Hindu dan sebagainya. Dan ada kerajaan Kristian di situ. Kita kena ingat bahawa rupa-rupanya mengikut buku ini, mengikut sejarah buku ini, mereka mengatakan orang Kristian telah datang sejak pada zaman Nabi Isa lagi. Lebih awal. Maksudnya bukan masa itu tidak dikatakan orang Kristian, tetapi dengan akidah yang benar. Di antara Al-Hawariyun, di antara pengikut Nabi Isa AS yang sampai ke India dan menetap di India bernama Saint Thomas. Thomas ini tercatat dalam kitab-kitab tafsir juga adalah sebagai Al-Hawariyun. Dan dia adalah mengajar tauhid, tidak sebagaimana yang disebarkan oleh Peter kawannya di Eropah. Dia mengajar tentang Trinity, tetapi tentang Thomas ini dia mengajar tentang tauhid. Oleh sebab itu kitabnya The Gospel of Saint Thomas ditolak oleh gereja. Hari ini yang mereka guna ialah Saint John, yang Saint Matthew, Mark dan Lucas dan sebagainya, tidak termasuk Saint Thomas. Sebab Saint Thomas berada di India dan dia mengajar tauhid. Kalaulah benar sebagaimana lebih yang pada kebenaran. Tetapi kita tidak tahu apa yang masyarakat Nasrani yang ada di pantai India masih mengekalkan ajaran Saint Thomas ataupun hanyalah tinggal kenangan. Begitu juga dengan masyarakat Yahudi. Masyarakat Yahudi juga ada di pantai India, sebab ketika zaman kerajaan Israel di Jerusalem ataupun di Baitul Maqdis telah dikalahkan oleh Raja Bukhtanasar daripada Babylon, kita dapati bahawa di antara masyarakat Yahudi telah lari bertaburan ke seluruh dunia. Salah satunya datang ke India dan sebahagiannya datang ke Indonesia. Katanya orang Batak itu ialah keturunan daripada sebahagian daripada yang lari daripada orang Yahudi. Dan sekarang mereka telah mengadakan uji kaji tentang DNA dan dikatakan mereka sahkan orang Batak adalah keturunan Yahudi. Sebab ini disebut dalam sejarah Yahudi bahawa the lost tribe. Satu bangsa, satu kaum Yahudi telah hilang. Dia ada 12 kaum. Yang ada sekarang hanyalah 10 ataupun 11. Yang satu lagi hilang entah ke mana. Rupa-rupanya dia datang ke India, dia datang ke Indonesia. Dan inilah yang cuba dikaji kembali. Dan sekarang dalam perbincangan apakah mereka dapat mengiktiraf sebahagian daripada orang di luar daripada yang disebut sebagai orang Semitik sekarang adalah keluarga Yahudi. Itu adalah dalam perbincangan. Tetapi yang kita nak sebutkan di situ ada kerajaan-kerajaan yang pelbagai kaum di India yang apabila kerajaan Malabar ini diserang oleh Portugis, maka ada yang mengambil sikap berkecuali. Inilah yang sangat dikesali oleh Syekh Zainuddin, sebab apabila India telah diserang oleh Portugis, sepatutnya seluruh umat Islam bersatu, dan oleh sebab itu menjadi fardu ain kepada seluruh yang ada ketika itu, sebab mempertahankan ini adalah sebagai sebahagian daripada tugas umat Islam yang sangat-sangat penting. Tetapi ini diabaikan oleh masyarakat ketika itu. Ini Zainuddin dia menyeru umat Islam. Tujuan buku ini ditulis antaranya adalah untuk menyeru umat Islam supaya mempertahankan negara mereka. Maksudnya adalah negara Islam Malabar ketika itu. Begitulah ya Doktor ya. Begitu menarik sekali tajuk buku ini, Tuhfah Al-Mujahidin. Dan kalau dilihatkan daripada tajuknya mungkin tidak dapat kita menyangka ya, isinya begitu bernas sekali. Dan nampaknya setakat itu saja yang dapat kami kongsikan bersama-sama di dalam siri ini.